Korang tengok je tajuk kan, kahwin pun nak jimat-jimat. Come on lah, sekali seumur hidup kot. Takkanlah nak bajet-bajet kan. Mungkin ada setengah pasangan yang jenis memang nak habiskan semua wang simpanan mereka untuk hari yang bahagia. Tapi bagaimana pula bagi mereka yang rasa lagi penting dengan istilah berpada-pada? Lagi baik. Sebab apa? Selepas dia berkahwin, lagi banyaklah cabaran yang perlu kita lalui. Kena fikirkan rumah sewa ke, rumah sendiri ke, makan minum pasangan, pakaian, keselesaan dan lain-lain. Tapi bagi mereka yang mampu, tak menjadi masalah dalam hal itu, tapi still juga kena berpada-pada. So pasangan masing-masing perlu ada persefahaman dalam hal ni. Contohnya, Tia, okey ke abang nak buat begitu begini? Lalu jawab Tia okey je bang. Ayah dengan mak Tia pun okey je. Janji kita settle. Untungnya kalau dapat pasangan macam ni kan. Ini contoh sahaja. Ataupun bagi yang perempuan pula, bang, rasanya better kita buat ala kadar je lah bang, kahwinan kita ni. Sekarang ni kan ekonomi kan tak menentu, tak stabil, kan susah nak cek duit nanti kan. Kan bagus macam tu. So dalam episod kali ini, admin nak share 10 cara jimat bajet kahwin tetapi tetap meriah. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe ke channel Direct Lending untuk lebih banyak tips perkongsian sebegini dan tips kewangan yang santai. Okey, yang pertama, mas kahwin. Mas kahwin adalah perkara yang wajib dan korang tak boleh lah nak minta diskaun. Dan ini pun bergantung kepada negeri-negeri masing-masing. Bagi lelaki, sekiranya kahwin dengan anak dara, contohnya dari Johor, sebanyak RM22.50. Ataupun contoh negeri yang tiada ketetapan seperti Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu. Cumanya di sini nak maklumkan, bukan nilai itu sama dengan nilai kasih sayang, tetapi sebuah kasih sayang ini nilainya bergantung kepada persefahaman korang dengan pasangan untuk memudahkan segala urusan. Dan ini adalah sekadar kewajipan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri dan juga agama Islam itu sendiri. Dan yang kedua, hantaran. Mungkin bagi mereka yang tak pernah kahwin lagi dan pernah hadiri satu majlis, maybe sedang mara ke, kawan-kawan ke, dan tengok-tengok, banyaknya hantaran. Berapa jumlah semua sekali ni? Dengan hantaran itu, hantaran ini, cantik gebang bunga sana, bunga sini, berapa ribu lah diorang habiskan kan. Tetapi hantaran sebenarnya bukan perkara wajib dan tidak semestinya perlu kita abaikan untuk lakukan. Boleh kurangkanlah bilangan hantaran tersebut ataupun nilai sesuatu yang ingin kita berikan kepada pasangan masing-masing. Kalau ikutkan style mak ayah kita dulu-dulu lah, masing-masing sebenarnya tak tahu apa yang nak diberi, melainkan cincin. Yang lain-lain korang pandai lah rasa nak bagi apa kat pasangan masing-masing. Tapi style sekarang ni memang berbeza. Boleh kau team lah, okay, you beli ni, I beli yang tu, and then kita tukar. So lebih kurang macam tu lah. Tapi sebenarnya dalam hal ni boleh je berbincang dengan pasangan dan juga keluarga pasangan sama ada bilangan hantaran nak ditukar tu dan sebagainya. Yang penting pasangan hargai pemberian masing-masing dan kekal bertahan sampai bila-bila. Dan yang seterusnya, cincin. Mana-mana agama sekalipun dalam sebuah perkahwinan memang tak lengkap sekiranya tiada cincin untuk disarungkan ke jari pasangan masing-masing. Walaupun bukan wajib, tapi apa salahnya kita sebagai lelaki khususnya, biarlah perkara yang menjadi simbol perkahwinan ini orang pertama yang sarungkan ke jari mereka sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga. Dan yang keempat, baju dan persalinan. Bila korang ada bajet ataupun tiada bajet sekalipun, ada je butik-butik yang menjadikan sewa baju-baju mereka yang sesuai dengan bajet korang. Tapi sekiranya ada pilihan lain, boleh je beli sendiri. Dan kalau ikutkan trend sekarang ni, gaya minimalistik yang nampak cantik dan lebih ramai pasangan memilih cara ini kerana ianya lebih berpatutan kerana kosnya yang rendah. Dan yang kelima, bagi mereka yang pandai makeup sendiri memang tak jadi masalah lah, ataupun korang minta lah kawan-kawan yang jenis pandai makeup kan. Di sini memang nampak lah macam korang pergunakan kawan korang. Tapi mereka yang mempunyai kawan yang betul-betul ni rasanya takkan fikir kot kan perkara-perkara macam ni. Dan sama-sama zaman bujang, pernah susah bersama, takkanlah saat kawan kita ni bahagia tak boleh tolong sekejap. Dan yang keenam, majlis persandingan. Ada bajet memanglah buat kat tempat grand macam kat hotel 5 star ke, Dewan 5 star ke. Tapi ada setengah pasangan yang sanggup menghabiskan wang simpanan mereka lebih kepada tempat yang nak diletakkan pelamin, dewan makan dan lain-lain. Sebabnya ini menunjukkan bahawa tahap financial ataupun kemampuan kita takat mana. Tak rasalah malu sanggup bazirkan duit itu ini. Padahal ada je solution yang lain. Contohnya macam dewan dekat masjid. Lagi bagus untuk dipilih. At least ada beberapa perkara yang kita tak nak terlalu melampau. Okay, boleh dititik beratkan sekiranya kita nak lakukan upacara majlis perkahwinan kita di dewan masjid. Malah dapatlah juga menaikkan sumber pendapatan sebuah masjid tersebut untuk melakukan sebarang aktiviti melalui duit sewa yang kita beri tu. Dan yang ketujuh,
catering. Setengah tempat yang kita sewa ada diselitkan perkhidmatan cateringnya. So sekiranya review daripada pihak tertentu ataupun pihak awam sekalipun mengatakan bagus lah, sedap lah makanan ni, so tak salah kita ambil terus package tersebut. Sebab apa? Mungkin pihak dewan masjid tersebut mempunyai orangnya tersendiri, ataupun barang-barang yang disediakan seperti pinggan mangkuk ke, kerusi meja ke, tempat letak makanan ke, ataupun sebagainya. So kat sini banyaklah sebenarnya korang boleh jimat dengan satu package, satu tempat, dan tak perlu tambahan kos yang lain seperti logistik dan sebagainya. Dan yang ke-8, kad jemputan. Salah satu konsep marketing yang paling senang dengan hebohkan secara digital. Sebab apa? Mudah dan lebih meluas disampaikan kepada penerima yang jauh-jauh. Lagi-lagilah saudara mara ataupun kawan-kawan menerusi Facebook ataupun WhatsApp ataupun mana-mana platform sekalipun. Tapi bagi mereka yang rasa kad jemputan perlu ada, boleh je. Tak salah pun korang buat. Mestilah dalam amount yang tak perlu banyak-banyak. Sebab apa? Kebiasaannya mereka yang nak jemput secara face to face ni je yang akan membawa kad jemputan sebagai tanda majlis yang bakal adakan nanti. Dan yang ke-9, jurugambar. Jurugambar adalah individu yang akan merakamkan segala momen majlis perkahwinan korang. Adalah menjadi tanggungjawab berat untuk jurugambar tersebut untuk menghasilkan gambar yang berkualiti dan cantik semasa majlis perkahwinan berlangsung. Jadi amat penting untuk bakal-bakal pengantin pastikan berhati-hati dalam menilai dan melantik jurugambar untuk majlis perkahwinan korang kelak. Korang boleh aja ambil package foto yang ditawarkan, tapi jangan menyesal di kemudian hari dengan malas untuk mendapatkan pandangan orang tertentu ataupun review-review dan selalu buat pembandingan. Kalau nak jimat lah. Tapi kalau nak jimat lagi, orang guna handphone je lah. Gambar pun boleh tahan juga kan. Dan yang ke-10, door gift. Anda tak perlu nak buat door gift daripada kaca ke, seramik ke, ataupun bahan-bahan yang mahal. Boleh je beli kat Shopee ataupun Lazada. Beg kecil dibuat daripada kain organza ke, ataupun plastik ke, dengan harga sekitar RM11 ke RM25 untuk 100 keping. Dan satu lagi, sekarang ni banyak je dekat marketplace dan platform social media yang menawarkan servis hadiah door gift yang menarik dan boleh didapati dengan harga yang murah. Siap ada je package-package special. Contohnya melalui bilangan tetamu, jenis barangan yang nak diberi, dan yang paling penting sekali, jimat kos, tak payah pening-pening kepala. Berkahwinlah dengan mengikut kemampuan masing-masing. Sebab perkahwinan ini adalah langkah pertama korang dengan pasangan untuk korang mulakan kehidupan yang baru. Sebut saja mulakan kehidupan yang baru, biarlah daripada bawah, bukannya terus di atas. At least di situlah pasangan kita akan belajar bersama-sama susah, bersama-sama senang, dan menjadi satu momen yang indah untuk diingati ketika korang senang ataupun bergaduh kelak. Sekiranya korang yang otak-otak yang kat luar sana yang sedang menonton ni ada pengalaman masing-masing, boleh je lah share pengalaman korang di ruang komen di bawah. Itu saja perkongsian kali ini. Jangan lupa share, like dan subscribe ke channel Direct Lending untuk lebih banyak tips sebegini dan tips kewangan yang santai.